Assalamualaikum dan selamat pagi, khususnya kepada pihak UPLI Politeknik Sabah, Politeknik Kota Kinabalu, dan juga PA Senuel, PA 6 DLS 6A. Saya Muhammad Syukri bin Rizwan, pelajar SEM 6 yang mana telah menamatkan latihan industri bermula daripada 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022, yang mana latihan industri saya telah pun tamat, dan hari ini saya ingin membentang skop-skop kerja ataupun pengenalan berkenaan dengan tempat saya menjalankan praktikal lah sepanjang pengalaman 4 bulan lebih saya di sana. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mengenal ada 3 benda, yang mana pertama ialah latar belakang penubuhan di tempat praktikal, iaitu yang mana tempat saya praktikal ialah Lembaga Koko Malaysia yang terletak di cawangan KKIP Sepanggar. Kemudian yang kedua, saya akan menceritakan tentang organisasi carta organisasi Lembaga Koko Malaysia Sabah, cawangan KKIP Sabah, dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja yang mana saya sendirilah. Jadi di sini saya meminta maaf jikalau pembentangan saya kurang memuaskan. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita mulakan. Oke. Yang pertama ialah latar belakang penubuhan Lembaga Koko Malaysia. Perkembangan pesat industri koko pada akhir 1970-an dan awal 1980-an mencetus kesedaran untuk menyelaraskan dan mengintegrasi pelbagai aktiviti ke bawah satu organisasi payung untuk memastikan satu perkembangan sihat. Oleh itu, Lembaga Koko Malaysia LKM diwujudkan. Akta penubuhan diluluskan oleh Parlimen pada Julai 1988 dan digazetkan sebagai Akta September 1988. Lembaga Koko mula beroperasi secara rasmi pada 18 Julai 1989. Perkembangan pesat industri koko pada akhir 1970-an dan awal 1980-an mencetus kesedaran untuk menyelaras dan mengintegrasi pelbagai aktiviti ke bawah satu organisasi payung untuk memastikan satu perkembangan yang sehat. Oleh itu, Lembaga Koko Malaysia diwujudkan. Akta penubuhan diluluskan oleh Parlimen 1988 dan dikesaksikan bermula pada 19 Julai 1989. Okey, seperti mana yang saya ketahui ataupun rujukan yang saya ambil sendiri daripada laman web Lembaga Koko Malaysia. Lembaga Koko ini wujud pada akhir 19 pesat, maksudnya bukan wujud, dia maksudnya berkembang pada 1970-an dan awal 1980-an lah. Okey. Dan diwujudkan beroperasi secara rasminya pada 18 Julai 1989. Okey, seterusnya saya akan menceritakan organisasi Lembaga Koko Malaysia cawangan KKIP Sabah, yang mana mereka inilah yang di atas lah, maksud saya orang-orang yang bekerja di Lembaga Koko, khususnya Encik Azhar Muhammad, pengurus pentadbiran, Encik Purnomo Sunarto, pengurus pengeluaran, Puan Mahani binti Jasli, unit account, Encik Muhammad Ramadan Sabtu Abdul Karim, tenaga kerja QA QC, dibantu oleh Encik Muhammad Khairul Lizam Jurih, tenaga kerja QA QC, dan Puan Lucy Thomas, kios, iaitu penjaga kios lah, kios 15. Jadi seterusnya saya akan menceritakan tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh pelajar. Okey.
Sebenarnya di sini kerja-kerja yang dilakukan oleh Peter ada 5 yang saya catat di sini. Namun ini 5 ini yang orang bilang setiap kali lah. Maksud saya ada lagi kerja-kerja lain yang saya lakukan. Maksudnya ada lagi kerja luar mengantar coklat. Jadi saya sebut satu persatu lah. Oke, kerja yang pertama memproses coklat daripada bahan mentah, seterusnya memasukkan bahan mentah ke mesin pemprosesan coklat. Maksudnya di sini coklat koko tuh diproses melalui suatu mesin, yang mana mesin tuh mesin yang orang bilang canggih lah. Jadi untuk memproses coklat koko, ianya memerlukan bahan-bahan mentah, yang mana bahan-bahan mentah ini yang saya dapat tahu bukan dibeli daripada luar, maksudnya diimport bahan-bahannya daripada luar, seperti susu, gula bukan gula kasar, dia macam gula halus, icing lah, gula icing, apalagi cocoa liquor, apalagi itu dia punya butter yang bukan yang di pasar raya selalu ya, dia punya butter keras. Jadi semua itu dikira bahan mentah dimasukkan dalam satu mesin dan kemudian diproses lah. Seterusnya yang kedua, memproses coklat dengan pelbagai bungkusan, antaranya bungkusan untuk coklat blok 1 kilo, coklat 500 gram, coklat 125 gram dan di mini bar, dan juga penning lah. Oke, di sini saya akan terangkan berkenaan dengan coklat blok, coklat 500 gram, coklat 125 gram, mini bar dan penning lah. Coklat blok ini maksudnya coklat yang dihasilkan ataupun diwujudkan untuk tujuan membuat cake. Membuat cake 1 kilo lah. Dia terdiri daripada coklat konveche susu, konveche susu, compound ataupun dark lah, 3 jenis nih. Oke, lepas tu 500 gram ni pula coklat yang mana dijual dalam satu bekas, yang mana kontainer lah, dari mana satu bekas itu mempunyai 50 biji coklat bersaiz kecil lah, sederhana begini. 50 biji dalam satu kontainer dijual pada harga 20 ke 27 begitulah untuk harga biasa. Jadi seterusnya ialah coklat 125 gram, yang mana coklat 125 gram ini disimpan dalam satu kotak yang macam cantik kotak tuh, dan kemudian di blow dan mempunyai 12, kalau saya tidak silap 10 ke 12 biji lah dalam tuh. Harga dalam 9 ke 10 ringgit. Kalau saya lebih kurang begitulah. Itu coklat 125 gram. Mini bar pula ialah sejenis coklat yang mana besarnya lebih kurang mouse nih, panjang mouse nih lah. Oke. Mini bar yang mana dijual pada satu mini bar dijual pada 1 ringgit 10 sen ya, 1 ringgit 10 sen. Seterusnya mini bar ini dibuat pada banyak lah, maksud saya banyak, dihasilkan paling banyak saya pernah hasilkan 550 pieces. Oke. Penning coklat ni ialah penning coklat ialah penning penning yang bulat-bulat tuh, yang bulat-bulat yang shining tuh, diletakkan dalam satu bekas dan dijual lah. Oke, seterusnya yang ketiga, menimbang coklat blok kemudian dibiarkan semalaman, dan seterusnya memasukkan ke dalam bungkusan yang telah disediakan. Maksudnya menimbang blok ni ialah coklat blok 1 kilo tu lah. Oke. Kerja menimbang blok ni hari-hari dibuat, hari-hari disimpan di dalam tempat penyujukan selama semalaman, dan kemudian esoknya dibungkus, untuk dibungkus dan disimpan dalam satu tempat plastik lah. Oke, yang keempat adalah mencuci pembuatan coklat yang telah digunakan selepas menggunakannya. Oke, maksudnya mencuci acuan pembuatan coklat, yang mana coklat 500 gram dan juga coklat 125 gram dan juga coklat mini bar, dia ada acuan yang khas, yang mana acuan tersebut mempunyai
macam ada bentuk-bentuk yang khas lah, ada bentuk-bentuk koko, ada bentuk-bentuk daun-daun koko. Dalam acuan tu lah kita panggil mol itu tuh. Selepas digunakan mol ni semua, acuan ni dikumpul dan disimpan dekat tempat pembasuhan untuk dicuci, sebab di sana ada bekas-bekas coklat kan, jadi kotor. Kalau macam balik-balik kena guna ya dia kotor, so disimpan dicuci dan dikeringkan. Kemudian esok aktiviti membuat coklat, ambil lagi mol tuh dan buat lagi gitu. Yang kelima, menyusun semua stok coklat di bagian penyimpanan stok. Oke. Yang menyusun semua stok semua stok coklat di bagian penyimpanan stok, maksudnya setelah proses pembungkusan dilakukan, sehingga part terakhir itu menyusun semua stok, yang mana stok-stok yang sudah pun dibuat akan disimpan dekat satu tempat, yaitu storage, yang mana semua jenis coklat, maksud saya semua jenis, yaitu blok, coklat 500 gram, coklat 125 gram, minibar, dan pening coklat akan disimpan di satu tempat storage dan disusun dan dikira lah. Nah, dikira begitu. Kemudian apabila dikira, ianya akan direkod dan seterusnya disimpan. Separuh akan disimpan di kios dan juga separuh mungkin ada yang sudah orang tempah ataupun tinggal balut, simpan dalam kotak dan dihantarlah di tempat-tempat yang ditempa tuh. Oke. Seterusnya ialah kita beralih kepada kesimpulan. Sebenarnya tidak banyak benda yang ingin disampaikan, tapi biarpun sedikit isi-isi yang saya sampaikan, namun isi-isi yang saya sampaikan ini orang bilang ianya padat lah. Tahu apa yang saya lakukan di sana. Jadi kesimpulan, latihan industri telah memberi impak yang amat positif dalam membentuk diri, melahirkan para pelajar yang berkebolehan dalam aspek pengurusan serta mempunyai sikap profesional dalam semua aspek. Pendedahan kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta dapat memberikan ilmu-ilmu yang berguna untuk masa depan. Jadi sekian saja saya punya pembentangan. Saya harap pembentangan ini dapat dimanfaatkan pada yang lain. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi.